Okey, kita sambung untuk bab yang ke-10, matematik kita 4, matematik pengguna, iaitu di bawah tajuk pengurusan keuangan. Okey, kita tengok muka surat 277 melaksanakan pelan keuangan. Okey, macam mana kita nak laksanakan? Okey, tengok nota dia. Okey, pelaksanaan pelan keuangan, okey, menukar perancangan keuangan kepada tindakan. Okey. Okey, tengok apa yang kita rancang dan apa yang kita boleh laksanakan. Okey. Semasa melaksanakan pelan keuangan, dia kata seorang individu harus mengkaji perancangan pada peringkat awal. Okey, seorang individu haruslah bersedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan dirancang dengan yang sebenar. Okey, hal ini memberi peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran dan seterusnya mengurangkan perbelanjaan sebenar agar dapat mencapai perbelanjaan bulanan seperti yang dirancang. Okey, contoh dia kata Encik Yasir telah merancang perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar. Contoh, bil elektrik yang dirancang 150 tapi yang sebenar adalah 200. Okey, makanan pula yang dirancang 600 tapi yang sebenar 850. Okey, soalan dia, adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Okey, tengok. Adakah perbelanjaan sebenar dia menunjukkan seperti apa yang dirancang? Awak tengok. Dirancang 150 tapi sebenar 200. Dirancang 600 tapi yang sebenar 850. Okey, tengok. Adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Ya ke tak? Hello? Hello, ada orang ke tak ni? Hello? Hello? Hello. Ada orang tak? Okey. Adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Ya ke tak? Tengok ni. Elektrik 150 tapi sebenarnya 200. Makanan 600 tapi sebenar 850. Ada tak? Adakah perbelanjaan Encik Yasir ni menunjukkan seperti yang dirancang? Dia ikut tak apa yang dia tak ikut So, bil elektrik dia meningkat. Ni meningkat RM50. Makanan pula meningkat 250, terlebih bajet. Okey, jadi perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan pertambahan. Okey, bil elektrik tambah 50, makanan tambah 200, setengah. Okey. Jadi semasa pelaksanaan dia kata contoh dia kata apa ni? Mengurangkan. So dia kena Encik Yasir ni kena kurangkan bil elektrik dia RM50. Okey. Maksud dia kurangkanlah buka aircon dan sebagainya. Okey, makanan pula dia kena kurangkan belanja sebanyak RM250. Okey, faham tak ni? Okey, kemudian dia kata semasa melaksanakan pelan kewangan dia kata kita harus mengutamakan kita harus utamakan apa? Kita harus utamakan perbelanjaan tetap. Okey. Contoh dia, kita utamakan apa? Ansuran rumah, okey, pembayaran kad kredit, ansuran kereta dan sebagainya. Kemudian pembayaran lewat ansuran akan menyebabkan pembayaran faedah tambahan. So, contohnya cas lewat untuk kad kredit. Okey, jom akan tambah pendapatan pembelanjaan lah. Okey, selain itu dia kata semasa melaksanakan pelan kewangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan sentiasa positif. Maksud dia sentiasa lebih. Okey, pendapatan sentiasa lebih. Okey, iaitu pendapatan melebihi pembelanjaan ni. Okey, kemudian aliran tunai bulanan negatif menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Okey, jika wujud negatif, okey, apa kena buat? Kita kena ubah corak perbelanjaan. Kena kurangkan perbelanjaan. Okey, sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seorang itu gagal mencapai matlamat keuangan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, tuan Zul ni dia kata antara punca rakyat Malaysia muflis adalah gagal menjelaskan bayaran kenderaan, pinjaman, okey, perumahan dan hutang kad kredit. Ini antara ramai yang muflis. Okey, sebab tak mampu nak bayar ansuran bulanan kereta, okey, ansuran bulanan rumah dan kad kredit. So kita kena utamakan ni dulu. Okey, sebab yang tu kalau lewat bayar kena tambah interest, kena tambah lagi. Okey, tengok contoh 4 Contoh 4, kita tengok contoh 4 ni muka surat kita tengok muka surat 278. Okey, tengok contoh 4, kita tengok sama. Okey, dia kata Puan Aminah ingin membeli kereta. Okey, harga dia RM50,000.
dalam masa setahun. Okey, beliau bercadang hendak membayar pendahuluan 7,500 daripada simpanan beliau. Okey. Kemudian sebelum ini Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Okey, sebelum ni kosonglah simpanan dia. Okey, Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Okey, Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan kewangan, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar asam bulanan untuk tempoh itu. Okey, ini contoh dia pelan kewangan keluarga Puan Aminah. Okey, jadi gaji suami Puan Aminah 3,500. Gaji Puan Aminah 3,000. Okey, kemudian gaji bersih dah ni setelah ditolak potongan wajib. Ini bersih Okey, kemudian pendapatan pasif tak ada. Okey, jumlah pendapatan campurkan dua-dua dapat 6,500. Okey, tolak simpanan bulanan. Maksud dia ada saving sini 650 setiap bulan. Ini simpanan dia. Okey, simpanan di bank dia 650. Okey, ini apa ni dia ada. Okey, 10% daripada pendapatan harus disimpan. Okey, sebelum dibelanjakan. So dia dah simpan 650 setiap bulan. Okey, tolak simpanan untuk kecemasan. Okey, ada RM100 kecemasan. So baki pendapatan dia ada 5,750. Okey, tolak perbelanjaan tetap. Okey, pinjaman rumah 1,500. Ansuran kereta suami 600 dan premium insurans 400. So jumlah perbelanjaan tetap bulanan 2,500. Okey, tolakkan dengan jumlah perbelanjaan tidak tetap. Okey, taska anak dia 400, keperluan anak-anak 400.5. Okey, utiliti rumah, bil air, bil api 400. Belanja petrol 380, bayaran tol 100, bayaran dapur 1,000, pemberian kepada ibu bapa 400. So jumlah perbelanjaan tak tetap. Okey, tolakkan. So lebihan pendapatan dia ada RM120. Okey Okey. Kalau kita tengok pelan kewangan Puan Aminah dan aliran tunai sebenar. Okey, kita tengok perbandingan dia. Alright. Ya, asal dia blur pula ni. Okey, kita tengok So, kalau kita bandingkan, okey, ni perancangan dia semua samalah. Cumanya apa? Bezanya dia kurangkan belanja dapur ni. Okey, daripada 1,000 dikurangkan jadi RM900. So, dia ada lebihan 220. Okey, dan tunai dia ada lebih. Okey, soalan dia. Okey, tengok soalan dia. Berdasarkan perancangan keuangan Puan Aminah, okey, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Okey, zon kreatif dia kata, apakah tindakan yang sepatutnya diambil oleh Puan Aminah jika aliran tunai negatif? Mana tak ada lah kan? Okey, kalau negatif, maksud dia apa? Dia kena kurangkan belanjaan lah kan? Alright. So, ini berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Okey, boleh tak boleh? Okay, kita tengok. Okay, Puan Aminah boleh mencapai matlamat kewangan jangka pendek, iaitu membeli kereta dengan jumlah pendahuluan dia 7,500. Dengan cara mana nak dapatkan? Iaitu simpanan bulanan dia 600.5 tadi, darab 12 bulan. So, dia ada simpanan 7,800. So, setelah bayar deposit kereta 7,500, dia ada baki lagi 300. So, beliau juga mempunyai lebihan 220 setiap bulan. Okey, untuk mendapat situasi kecemasan. Okey, ataupun perbelanjaan di luar jangkaan. Okey, faham tak ni? Okey, B pula soalan dia. Okey, B pula soalan dia. Okey, adakah Puan Aminah seorang yang bijak menguruskan kewangan? Agak bijak tak? Agak bijak tak? Dia adalah seorang yang bijak menguruskan kewangan. Kerana apa? Kerana perbelanjaan untuk keperluan asas, okey, kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Okey, dia belanja untuk keperluan asas lah, tak ada mewah-mewah semua kan. Kemudian, beliau juga mempunyai simpanan bulanan. Okey, yang pertama, dia bijak kerana dia hanya berbelanja untuk keperluan asas je. Okey, dia tak adalah nak joli bagai-bagai kan. Okey, kemudian kenapa dia bijak juga? Sebab dia mempunyai simpanan bulanan, keyword dia. Okey, dia juga mengutamakan perlindungan, insurans tadi kan, dan itu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti kad kredit. So dia bijak lah. Okey, faham tak ni? Faham tak setakat ni?
Faham tak? Faham. Okey, C pula. Adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat kewangan beliau? Berikan justifikasi. Okey, so Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART lah untuk mencapai matlamat. Kenapa? Spesifik, ada tak? Dia membeli kereta berharga RM50,000. Okey, ada spesifik lah, dia ada target dia. Okey, measurable, boleh tak diukur? Okey, membayar wang pendahuluan RM7,500. Okey, measurable Okey. Kemudian attainable. Boleh tak? Okey, wang pendahuluan boleh dicapai. Okey, iaitu RM7,500 dalam masa setahun. Okey. Realistik, adakah realistik? Realistik lah sebab simpanan bulanan dia RM600.5 daripada jumlah pendapatan. Janganlah pendapatan dia RM6,500 tapi dia nak simpan RM7,000. Tak realistik lah tu. Ataupun pendapatan dia RM6,500 dia nak simpan RM6,000. Tak realistik lah. So, 10% adalah satu yang realistik. Time bound, ada tak tempoh dia? 1 tahun. Okey. Tu maksud dia Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART. Okey, seterusnya kita tengok mengkaji semula ataupun menyemak kemajuan. Okey, contoh dia. Lebihan yang diperolehi melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan kewangan dari semasa ke semasa untuk mencapai aliran tunai yang positif. Hal ini secara tidak langsung membantu matlamat kewangan seperti yang dirancang. Anda juga harus bersedia mengubah matlamat kewangan jika matlamat itu tidak realistik bulanan anda. Okey, kenapa Subatra? Okey, boleh? Berdiam. Alright. Okey seterusnya kita tengok contoh 5 Contoh 5 muka surat 280. 280. Okey, sikit lagi. Okey, ini sambungan daripada contoh tadi. Okey, dia kata suami Puan Aminah dinaikkan pangkat. Okey, suami dia naikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain tetap. Cuma dia naik pangkat lah. Gaji dia naik 10%. Apakah kesan kenaikan gaji Puan Aminah kepada matlamat keuangan Puan Aminah? Okey, rujuk contoh 4 tadi. Apa kesan dia? So kita tengok kenaikan gaji suami Puan Aminah 10% daripada 3,500 adalah 350. So gaji baru suami Puan Aminah adalah 3,850. So apa kesan dia? So apabila gaji suami Puan Aminah meningkat 10%, maka jumlah wang simpanan bank boleh ditambah. Bila dia meningkat, so dia lagi banyak boleh simpan. Hal ini membantu, dia sangat membantu pembelian kereta dalam tempoh masa yang lebih singkat. Maksud dia bila dia ada tambahan duit tadi, dia boleh beli kereta dengan tempoh yang lagi cepat. Okey, daripada setahun yang dirancang. Memandangkan perbelanjaan tetap adalah perbelanjaan lain adalah tetap. Okey, faham tak ni? Jadi bila dia ada lebih gaji, lebih pendapatan, so dia boleh beli kereta dengan tempoh yang lagi cepat. Okey, kalau tadi dia boleh beli kereta dalam masa setahun, so bila ada penambahan duit tadi, mungkin dia boleh beli kereta dengan lebih cepat daripada setahun. Okey, tengok tips Pelan kewangan perlu dikaji dari semasa ke semasa. Jika anda tidak mengatur strategi kewangan mengikut keadaan semasa, maka sukar untuk mencapai matlamat kewangan seperti yang dirancang. Okey, lebih kurang macam itulah. Okey, boleh? So, saya nak awak siapkan latih praktiskan diri 10.1A ni. Okey, nombor 1 sampai nombor 5. Okey, ni saya stop dulu recording.